Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini Ustaz akan membentangkan tajuk dalam bidang Al-Quran, iaitu pelajaran yang keempat yang bertajuk larangan rasuah. Terlebih dahulu, marilah kita membukanya dengan doa belajar terlebih dahulu agar pelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, objektif pelajaran hari ini ialah yang pertama 1.29.1, iaitu membaca ayat 188 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid. Yang kedua, menyatakan maksud ayat. Yang ketiga, menjelaskan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat. Yang keempat, menyatakan pengertian rasuah. Yang kelima, menjelaskan bentuk perbuatan rasuah. Yang keenam, menerangkan kesan perbuatan rasuah. Dan yang ketujuh, merumuskan pengajaran ayat 188 surah Al-Baqarah. Okey, kita pergi kepada objektif yang pertama. Surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil fatudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah pula kamu memberi rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Jadi dalam ayat tersebut menerangkan yang pertama, kita ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mengambil harta orang lain. Yang kedua, kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada memberi rasuah. Okey. Seterusnya kita tengok pada bahagian tajwid. Hari ini Ustaz akan memberitahu tentang hukum mim mati ataupun mim sukun. Dalam hukum mim sukun ni ada tiga bahagian. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamasilain, yang ketiga izhar syafawi. Dalam surah Al-Baqarah, kalau kita tengok, terdapat 4 tempat hukum mim mati. Okey, yang pertama, cuba tengok, wala ta'kulu amwalakum. Apakah hukum yang terdapat di situ? Itu ialah hukum mim mati bertemu dengan huruf waw. Jadi hukumnya ialah izhar syafawi. Izhar syafawi ni maksudnya kita perlu membacanya dengan nyata amwalakum. Okey, tidak membaca dengung. Hukum yang kedua, bainakum bil batil. Okey, mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, apa hukumnya? Hukumnya ialah ikhfa syafawi. Cuba tengok kat bawah ni. Ikhfa syafawi, mim bertemu dengan huruf ba. Bacaannya dengung sama-sama. Mim bainakum bil batil. Okey. Yang ketiga, amwalin nas. Amwali.
Mim mati bertemu dengan huruf waw. Hukumnya ialah izhar syafawi. Jadi kita kena baca nyata. Amwali, amwali. Yang keempat, wa antum ta'lamun, wa antum ta'lamun. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Okey. Apa hukum dia? Hukumnya ialah izhar syafawi. Baca nyata. Okey, boleh faham? Okey, alhamdulillah, kita teruskan lagi. Objektif yang ketiga iaitu di dalam ayat tersebut terdapat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan tengok apa larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara berikut. Antaranya termasuklah yang pertama iaitu rasuah, yang kedua riba, yang ketiga judi, yang keempat mencuri, yang kelima merompak, yang keenam menipu, dan yang ketujuh salah guna kuasa. Okay. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sesiapa yang terlibat dengan 7 perkara salah ni, maka dia tergolong di kalangan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Okey. Jadi untuk memudahkan ingat perkara-perkara ni, jadi ustaz telah ringkaskannya di bawah, kalau kamu boleh tengok, iaitu dalam bijak akronim. Bijak akronim. Akronim ni maksud dia singkatan untuk kita mudah hafal. Jadi kalau dalam peta ni terdapat 7 bahagian, jadi dalam akronim ni terdapat 7 huruf, iaitu R, R, J, C, R, T, S. Okey, kalau ringkasannya, raja raju jalan cari rakyat tepi sungai. Okey, raja raju jalan cari rakyat tepi sungai. R yang pertama merujuk kepada rasuah. R yang kedua merujuk kepada riba. J yang ketiga merujuk kepada judi. C yang keempat merujuk kepada curi. Okey. R yang kelima merujuk kepada rompak. T seterusnya iaitu merujuk kepada menipu, dan yang terakhir S merujuk kepada salah guna kuasa. Jadi Ustaz harap kamu hafal akronim ini untuk memudahkan kamu untuk ingat larangan Allah berdasarkan ayat tersebut. Raja raju jalan cari rakyat tepi sungai. Okey, seterusnya. Baiklah, untuk objektif yang seterusnya kita akan tengok apakah maksud rasuah dan bentuk-bentuk kesalahan rasuah. Apakah maksud rasuah dan bentuk-bentuk kesalahan rasuah. Rasuah ialah pemberian atau suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Itu maksud rasuah. Rasuah ni memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Jadi benda yang benar boleh jadi salah, benda yang salah boleh jadi benar. Itu maksud rasuah. Okay. Antara 4 bentuk kesalahan rasuah, yang pertama menawar atau memberikan rasuah. Menawarkan atau memberikan rasuah. Kita memberi rasuah kepada orang lain, itu adalah salah satu bentuk rasuah. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta atau menerima rasuah. Meminta atau menerima rasuah. Kita meminta rasuah pun terlibat dalam kesalahan rasuah. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Kita membuat tuntutan palsu. Yang keempat, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Kita ada jawatan, contohnya kita ada jawatan sebagai seorang polis atau tentera atau pegawai imigresen. Jadi kalau kita salah guna jawatan kita tu, kita telah terlibat dengan dosa.
Okey, cuba tengok pada bahagian keratan surat khabar di sebelah Kosmo. Ni contoh perbuatan rasuah, iaitu pengarah didenda sebanyak RM20,000 kerana membuat tuntutan palsu. Jadi bila dia buat tuntutan palsu, dia secara tidak langsung akan terlibat dengan dosa rasuah. Jadi di Malaysia ni terdapat salah satu badan yang menguatkuasakan tentang rasuah, iaitu kita panggil SPRM. SPRM. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada kesan dan juga pengajaran ayat. Okey, Ustaz bacakan kesan yang pertama. Kesan rasuah ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama terhadap individu, yang kedua terhadap masyarakat, yang ketiga terhadap negara. Okey, yang pertama terhadap individu, apa kesan dia? Tiada keberkatan dalam hidup. Hidup kita tak akan diberkati oleh Allah kalau kita terlibat dengan rasuah. Okey. Dari segi masyarakat, apa kesan dia? Wujud ketidakadilan dalam masyarakat. Wujud ketidakadilan dalam masyarakat. Ada orang buat jenayah. Dan yang ketiga, terhadap negara, apa yang berlaku kalau negara ni kalau terlibat dengan rasuah? Menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran. Okey, boleh faham? Okey, insya-Allah. Terusnya kita pergi kepada pengajaran ayat ataupun pengajaran yang dapat diambil daripada ayat yang kita baca pada awal tadi. Okey, yang pertama, orang Islam hendaklah menghindari perbuatan rasuah agar tidak menzalimi diri sendiri dan masyarakat. Jadi sebagai orang Islam, kita hendaklah menjauhi perbuatan rasuah. Okey. Baik, akhir sekali dari segi penilaian dan juga latihan. Okey. Penilaian dan latihan. Okey, larangan Allah dalam ayat tersebut. Boleh jawab tak larangan Allah dalam ayat tersebut? Ustaz telah terangkan tentang akronim tadi. Okey, Ustaz bagi 5 saat untuk kamu fikir apa jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Boleh Okey, jawapan dia yang pertama, art merujuk kepada rasuah. Okey. Yang kedua, art yang kedua itu merujuk kepada riba. Okey, huruf J merujuk kepada judi. Okey, C merujuk kepada curi ataupun mencuri. R merujuk kepada riba. T merujuk kepada tipu ataupun menipu. Dan S merujuk kepada salah guna kuasa. Okey. Okey, soalan yang seterusnya iaitu apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Ustaz bagi masa 5 saat untuk kamu fikir jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dapat Okey, jawapan dia ialah pemberian bertujuan memalsukan kebenaran. Seperti mana yang Ustaz terangkan tadi, yang betul boleh jadi salah dan yang salah boleh jadi betul. Kerana apa? Kerana perbuatan rasuah. Okey, soalan yang seterusnya, bentuk kesalahan rasuah. Tadi Ustaz dah terangkan 4 bentuk kesalahan rasuah. Okey, cuba fikir dalam 5 saat jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, boleh? Okey, jawapan yang pertama, memberi rasuah ataupun pemberi rasuah. Yang kedua, menerima rasuah ataupun orang yang terima rasuah. Yang ketiga, tuntutan
palsu, tuntutan palsu seperti yang Ustaz terangkan dalam akhbar Cosmo tadi. Dan yang keempat, salah guna kuasa seperti yang Ustaz terangkan, seperti anggota polis, tentera, imigresen dan sebagainya. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan Ustaz doakan kamu dapat faham pelajaran Ustaz pada hari ini. Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan juga akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.